اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassabi'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ya Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakara. Allahumma ya Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqillah al-kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Allahumma rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun. Allahumma ya rabbana waghfir ustur anta akman satar. Wa salatullah tarsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami wasyurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusani fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wasallam walhamdulillahil alamin. Qabalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini insyaallah. Pada malam ini insyaallah kita dua perkara kita nak buat dan kita akan bersuara lebih awal. Saya nak tanya tuan-tuan beberapa soalan. Soalan pertama, kalau kita mengenali haraf-haraf dalam Al-Quran agak-agaknya, boleh tak kita kenal perkataan-perkataan selepas haraf? Sebab, faham tak? Sebab setiap haraf ada untuk isim, ingat tak? Ada untuk fa'il dan ada untuk kedua-duanya kan. Jadi kalau kita jumpa minas syajarah, kita tahu min tu haraf kan. Jadi kita tahu sebenarnya selepas haraf min tu adalah isim, tidak mungkin fa'il. Jadi itu satu tanda kita boleh mengenal isim atau fa'il. Dan kita kenal sifat dia. Sifat dia min membaris-bawahkan bunyi isim selepas dia dengan tanda-tanda yang tertentu. Ya? Dengan tanda-tanda yang tertentu. Dan kita ingat bahawasanya dalam Quran tu adalah penuh dengan struktur. Jadi ada 23 struktur yang berbeza dalam rim satu. Kita panggil Maidan. Datuk kata lebih baik panggil struktur, susunan. Sebagai contoh ya, Bismillah. This is one structure because it begin with B, harfu jar. Walaupun kita nampak dalam satu kalimah, tetapi dia sebenarnya dua kalimah. Yang pertama B, haraf jar. Boleh tak? B, haraf jar. Dan isim majrur. Okay? Boleh? Jadi ini kita kata satu struktur. Jadi dua ni kita kata satu struktur, satu susunan. Haraf jar dengan jar majrur kita kata duduk dalam medan satu, rim satu. Okey? Jadi bila kita faham ni, maksud saya bila kita mengenali B ni, yang dia ni adalah haraf jar dan dia ni tetap, iaitu mabni alal kasrati. Apa maksud alal kasrati? Balik bawah. Okey, balik bawah.
Dengan sendirinya lepas B ni mesti ada isim. Sebab B ni tidak boleh pergi dengan lain pada isim. Jadi it goes together with ismi. Ismi mean noun, dan ismi ni mesti baris bawah. Kita kata ismi ismun majrurun bil kasrati. Jadi soalan terakhir, kenapa majrurun kasrah? Kerana dia didahului oleh haraf jar. Jadi habislah dia ilmu nahwu untuk menerangkan struktur bismi. Kita nampak di sini one word, tetapi dalam tu ada dua anggota yang berbeza. Satu haraf jar, satu lagi isim. Itu satu struktur dalam bismillah. Kalau boleh faham ni, tak ada masalah lah. Alhamdulillah, kita terimalah. Tuan-tuan minta doa banyak-banyak. Tu saya baca doa tadi, doa ilmu masuk tu. Kalau tak masuk juga, tak tahulah. Okey, Bismillahirrahmani. Ar-Rahmani. Bismillahi. Ismillah. Ismi campur Allah. Another structure. Another structure. Iaitu kita kata, apa dia structure dia? Ingat lagi tak? Mudhafun ilaih dalam Medan 2. Medan 2. Mudhafun ilaih. Normally mudhafun ilaih and mudhaf and haraja, they comes together. Bila they comes together, kita kata jar, majrur, mudhafun ilaih. Itu dia. Jar, majrur, mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih, dia punya sifat dia mesti berbaris bawah. Dia baris bawah bukan kerana B. Dia ismi baris bawah kerana B. Tapi Allah baris bawah bukan kerana B, kerana dia majrur, kerana dia mudhaf. Mudhafun ilaih ataupun kita kata possessor must always down, baris bawah. Macam Rasulullah he. Rasulullah he. Okey. Okey. Ar-Rahman. Ar-Rahman dia ikut Allah. Dia ikut Allah. Ar-Rahim dia ikut Allah. Jadi bila kita belajar nahwu in Arabic, we study the relations between words in the ayat. Apa relation antara ismi dengan B? Jar majrur. Apa relation antara Allah dengan ismi? Mudhafun ilaih. Apa relation antara ini? Sifat. Antara Rahman dan Rahim? Na'at. Saya dah buka mulut dah nak bercakap, tapi anak murid pintar. Ada. Itu tanda-tanda. Ya. Ya. Itu sebenarnya tanda. Okey, tanda. Malam ni tadi anak balik kirim barang kat UK, "Pak, hari ni pakai kasut baru." Tak ada orang tegur kasut baru. Tengok saya buat begitu. Kelak. UK kelak lah. Dekat pasar borang pun ada kat UK tu. Di UK ni kalau dekat sekolah, di mana? Di Bradford. Setimbun kasut. Harga dia 5 pound ada. Okey. Nampak tak? So di sini kita ada 3 struktur. 1, 2, 3. Ini kita kata tadi na'at dia tak? Betul tak? Na'at. Kalau na'at medan berapa? Medan? Tengok. Jangan salah medan. Medan 7. Okey, 7 ya, medan 7. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat ini, bismillah, di dalam tu ada 3 medan, iaitu medan 1, medan 2 dan medan 7. Medan itu refer to structure. There are 3 structures in Bismillahirrahmanirrahim. 1,
2 and 3. Jadi structure itu ada kaitan. Ar-Rahman tidak akan jadi Ar-Rahmani kalau tak ada Allah. Ar-Rahimi tidak akan jadi Ar-Rahimi kalau tak ada Ar-Rahman, sebab dia tabi'. Sebab dia tabi' kategori na'at. Sekarang ni boleh tak? Jadi sekarang ni tugas kita nak kenal structure, kita nak kenal every harf in every ayat, in order to understand functions of the structure. Apa dia maksud function? Function ini, fungsi membalik bawakan isim, itu data function. Sebab dalam structure ada functions, fungsi, ya. Fungsi tu mean notion tu mean makna ni B ni artinya together. B ni I begin with the name of Allah. Itu jadi kalau kita boleh faham konsep tu, saya rasa no problem. Okay, jadi sekarang ni kita cuba tengok Quran hijau. Okay, satu lagi tuan-tuan, ada tak buku Izzat? Tujuan buku Izzat ni, kalau Datuk Datin tengok, ya, balik di rumah nanti buka buku Izzat ni, buka 23 ring, tengok ya. For example, yang chapter 1 normally umum ya. Chapter 1 ini umum. Chapter 2 masih lagi chapter 2 single, dual and plural. Single, dual and plural duduk di medan berapa? Last kali medan 23. Correct tak? Medan 23. Saya sengaja susun last kali medan 23. Jadi bila kita buka Quran, kita akan lihat every verbs and nouns sama ada dia 1, 2, 3. 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, atau seterusnya. Jadi chapter 2 medan 23. Okey, sebagai contoh ya. Nanti kena balik buat. Okey, page 51, ad-dhamair, pronouns. Medan ke berapa? Pronouns. Ya, pronouns. Sebagai contoh ya, medan berapa? Okey, kalau tak ada, dia akan masuk di setiap medan. Maknanya kita tak ada. Kalau tak ada, maknanya setiap medan tu ada pronouns. Ya, tidak ada masalah. Okey, last one, cuba tengok huruf jar, medan 65, muka surat 65. Ya, jadi mudah kita nak refer. Huruf jar ataupun prepositions, muka surat 65 ya tak? Jadi itu medan 1. Medan 1. Jadi bila kita nak belajar secara detail tentang huruf jar, bukalah buku ni. Sebab buku ni tidak ada ayat melainkan ayat Quran. Ya, sebab dia guna untuk mengajar ayat Al-Quran, tidak ada ayat lain. Okay, look at 75, page 75. Kita belum sampai lagi ke page 75. Page 75 ni medan 22. Medan 22, iaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Datuk Datin boleh baca dulu di rumah. Kita dah ajar dulu tentang medan ni, iaitu di kuliah yang ke-9. Ya, tentang zaraf. Okey. Lepas tu kita tengok sikit lagi. Isim mausul. Kita very particular with isim mausul. Ya, isim sambung. Isim mausul di sini di mana ada? Okey, tulis medan 17. Jadi buku ni sebenarnya cover sebahagian besar dari medan-medan ini. Medan rim 2, rim 3 tidak ada sini ya. Muka surat 85. Ya. Page 85, medan 17. Ya, iaitu isim mausul dan isim isyarah. Jadi saya combine isim mausul dan isim isyarah in one medan 17 dan okey. Okey. Page 107,
phase 107, phase 107 iaitu jumlah ismiyah. Dan phase 107 ini it goes to Medan 4 and Medan 5 together. An dan saudaranya serta inna dan saudaranya, iaitu untuk isim. It goes together. Kita tengok lagi satu dua lagi untuk panduan ya. Phase 1 to 5, phase 1 to 5, okay. It goes to Medan 6, 6 ya, 6. Tak apa ya, kita stop dulu yang Medan ni, insyaAllah kita buat lagi. Jadi sampai chapter 12 ya, insyaAllah. Okay. Okay, semua ada. Yang lain-lain tu dia detailkan setengah-setengah Medan tu. So sekarang ni kita lihat kita lihat sebelum tu kita lihat dulu ni. Dia punya tajuk dia i'rabul fi'li. Cuba baca. I'rabul fi'li itu maknanya menganalisa kata perbuatan. Ya, kita dah glance through 2-3 minggu lepas menganalisa kata perbuatan, sama ada kata perbuatan itu mabni atau mu'rab, dan bagaimana membacanya. Itu maksud dia. Al-haikalul am, haikal tu ni gambar rajah ni, dia panggil haikal ya. Jadi kalau nama haikal tu gambar rajah lah, haikal Muhammad gambar rajah. Gambar rajah yang sempurna. Al-am tu umum. Li'irabi untuk menganalisa, wa bina'il fi'li dan membina kata perbuatan dalam bahasa Arab. Al-haikal am, rajah umum untuk menganalisa, dan bina tu membentuk, bina bentuk, membangunkan al-fi'li, kata perbuatan. Okey. Kita telah belajar dulu fi'il ada 3 dari segi masa. Fi'il madi, past tense, fi'il mudhari', present, dan fi'il amar. Kita belajar juga semua fi'il madi tetap boleh, tetap mabni, dan semua fi'il amar mabni juga, tetap. No problem ya, tetap. Semuanya tetap. Jadi cara baca kita pun dah baca. Kalau lupa malam ni kita baca lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok dulu madi. Ya. Madi dia hanya berubah di akhir saja, selepas lam. Ingat tak? Kalau zahaba, selepas lam tu, ba tu dia jadi tu ke ti ke ta ke, itu berubah. Jadi kita baca dia huruf lam yang terakhir pada verb itu. Cara baca dia, bila jumpa fi'il madi kita kata mabni. Boleh tak? Okey, sekarang kita repeat balik. Boleh? Dengar tak suara saya? Datuk dengar tak? Okey. Saya beritahu dulu, ingat, kita selalu ulang-ulang ni. Fi'il madi ada 3 silibus. Ingat lagi tak? Ya, ini 3 silibus. Kan? Ini asal ya. Bila kita jumpa macam ni, kita terus kata ini fi'il madi. Betul tak? Betul tak? Kalau tak jawab lagi saya tanya, betul tak? Betul. Sebab dia ni, dia kaedah dia soal jawab. Okey, sorry ya. Kita kena kata dia mabni. Kena kata mabni ala, kata mabni ala. Maknanya mabni ala tu tetap di atas. Cuba kata 2 kali, mabni ala. Mabni ala. Kata mabni ala. Mabni ala. Jumpa saja fi'il madi, mabni ala. Mabni ala. Sebab semua fi'il madi mabni. Mabni tu tetap di atas. Jadi dia ada 3 atas. Tengok dalam jadual ni ada 3 atas. 1 alal fathah. Okey. 2 alal dhammi, alal dhammah. 3 alal sukun.
3 saja. Daripada 14 ganti nama tu, dia 3 perubahan saja, iaitu dia berubah dari fa'ala atas fa'alu, depan fa'altum, mati. Apa yang mati tu? Lam tu. Lam tu mati ni. Ni, lam ni. Yang ni mabni alal fathi, betul tak? Betul tak? Fathi. Ni fatah. Ya, fatah. Okey? Jadi bila jumpa dalam Quran perkataan khatama, yang pertama sekali kata apa? Madi. Fa'il madi. Madi. Lepas tu mabni. Lepas tu ala. Lepas tu Fathi. Yes, perfect. Tak ada orang kata salah. Perfect. 100% perfect. Cuma kita kena kata jumpa saja khatama madi ataupun fa'il madi. Sifat dia mabni. Dia mabni atas apa? Alal fatah. Ya, alal fatah. Jadi kita bukalah Quran hari ni. Dalam Quran hijau, dia kata bila khatama ni dia kata fa, mim, ba. Lepas tu dia buat macam ni. Jadi tanda ni dia letak di sini. Maksudnya khatama fa'il madi, ba ni dia ambil daripada ba ni, mabni ni. Mabni kita kena tambah saja ala. Di sini ni alal fathi. Alal fathi. Jadi jelas fa'il madi? Jadi tak perlu risau. Dalam tu dia tulis fa mim ba madi. Fa min da madi. Cuma yang ini saja. Sama ada alal fathi, ala dhammi. Ya. Kalau macam ni, kalau dia kata ni fa'alu. Tengok lam yang terakhir. Jangan kira yang ni. Kira yang terakhir ni. Dia panggil lam dia. Kalau zahabu ni ba pula. Ba ni ba. Tengok pasal tadi makan tak kenyang, pasal nak makan sana dia sebut tak betul. Zahabu. Ni bu. Ambil ba ni. Ba ni adalah lam fa'il. Jadi cuba baca. Fa'il madi mabni ala dhamma pun dua-dua betul. Maka ada orang nahwu kata kalau kita belajar nahwu dan boleh baca benda ni cukup dah. Itu baru fa'il madi, fa'il mudhari', lepas tu baca isim, baca haraf, cukup dah. Orang kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kata nak berhenti, tidak. Mana nak beritahu yang kita sebenarnya dah dapat. Kita sebenarnya sudah dapat. Kita sudah carry ilmu nahwu dan saraf. Okey, jadi fi'il madi semuanya mabni. Bila jumpa fi'il madi kita kata ni. Jadi kita ambil 5 minit untuk tengok fi'il madi dalam Quran, boleh? Ya. Fi'il madi itu mesti 3 huruf atau lebih? Dia 3 huruf saja. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Tapi walaupun dia 5 huruf, kita kenal di mana huruf lam dia. Yang ketiga lah. Yang ketiga. Walaupun 4 huruf atau 5 huruf. Ya, sama madi juga. Cuma kita kenal dia. Mana kita kenal dia? Kita kenal lam dia. Macam sebagai contoh, nanti soalan tu bagus. Fa'ala. Kalau dia tambah dun pada fa, jadi in fa'ala, sama je. Sebab tambah depan, sama saja. In fa'alu ni maka mereka berbuat-buat, mereka berpukul-pukul. Kalau fa'ala mereka buat. Kalau in fa'alu ni ramai-ramai tu, macam orang main mokyong tu kan, bergendang-gendang tu kan, mereka berbuat-buat, makna dah berubah. Kalau katakan Latin, kalau katakan ramai yang berbuat tu in fa'alu, jadi mabni apa? Kita masih kenal lagi lam dia. Alat dhammi. Okey, ini tambah 2 huruf. Kalau tambah 1 huruf macam ni, fa'ala.
Fa'ala. Dia berbuat-buat tapi dua orang je. Ya, macam saya dengan Haji Suadi, ya, dia sama-sama bergendang kan. Ni nak sambut orang banyak. Jadi dua orang je. Jadi kalau gambar, kalau fa'ala, fa'il madi mabni ala fathi. Kalau fa'alu, apa maksud fa'alu? Orang yang bergendang berdua ni ramai sampai 10 grup. Mereka berdua-dua tu ramai. Ini satu grup, sana satu grup. Jadi ramai kan? Jadi cuba baca ni. Fa mim ba dhammi. Dhammi. Jadi alanya ada 3 saja di sini, iaitu alal fathi. Nampak tak tu? Alal dhammi, alal sukun. Cuma soalan saya yang kedua, di antara 3 ni mana yang banyak? Sukun ke banyak? Fathah ke banyak? Dhammah ke banyak? Sukun banyak. Majoriti sukun. Tak. Jangan. Ini fa ni fa asal. Kalau nak tambah maka boleh tambah lagi fa lagi satu. Fa. Maka dia berdua bergendang-gendang. Fa. Jadi baru fa ni fa ataf. Ya, ingat maka dah. Tapi kalau tak ada fa ni, Dr. Nawi, ini artinya fa asal. Fa ni, ya, boleh. Sekarang ni boleh kita tengok Quran kan? Okey. Sekejap. Kita tengok 1 2 1 2. Cuba buka muka surat. Apa tu? Saya go kepala ni pasal nak buka tak tahu. Bawa tu nak tunjuk je pasal baru. Mana tu? Baru. Anak saya tadi dia cek tengok, pa, ini saya ni tak ada pun model ni tu. Pasal model ni apa? C17. Okey. Yang terbaru kan. Okey, tengok ni ya. Cuba tengok ni. Manu. Muka surat 4. 1 2 3 4 5 6 7 baris 7. Tadi. Muka surat 4 baris 7. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Nampak tak? Muka surat 4 dah sikit. Ayat 7. Sorry. Ni ayat 7. Ya, sebagai contoh ya. Ayat 9 ya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Nampak tak? Okey, cuba baca bawah tu. Fa mim ba ala dhammi. Ala dhammi itu pada nun ya. Amanu, nun tu bagi depan. Ya. Ni Dr. Wi. Ni, ya ni. Amanu. Berarti betul. Ni. Ya ni. Ni amanu. Yes. Fa mimba ala dhammi. Ala dhammi. Ya, amanu kan? Sukun mati. Ala sukun mati. Ala dhammi kan? Dapat tak tu? Okey, dapat semua? Prof dapat? Ni. Yukhadi'una Allah wa ridnan. Amanu. Ni. Amanu. Okey? Ni ya. Okey, nampak tak? Oh, kecil ya. Ini nak tunjuk mata terror ni. Dapat ni? Tak apa. Boleh ya? Dapat? Amanu ya? Amanu. Jadi amanu. Okey, tak apa, kita pakai ayat yang sama biar familiar. Ya? Okey, tuan-tuan. Ni amanu ya. Okey. Jadi amanu. Ya? Kalau amanu, dia punya fa dia a. Dia punya ain dia mim. Dia punya lam dia nun. Alif tak pakai? Alif sebenarnya bukan alif, ini hamzah. Hamzah satu. Mim dengan
Hamzah alif tu sebenarnya alif tu rumah Hamzah. Tapi Hamzah tak duduk tahu rumah, Hamzah duduk bawah tepi rumah. Manu lah. Manu. Okey. Okey, kita tengok another one. Okay. Look at page 5. Page 5. Yeah, page 5. Bukan take 5, page 5. Page 5 ayat 16. Okay. Ulaika allazina ishtarau. Nampak tak? Nashtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tu untung. Tengok cuba baca. Fama rabihat. Fa mim ba alal fatah. Fa mim ba alal fatah. Okey, kalau kita tak tahu nak sebut ala apa, kita ikut dia saja. Ya, ikut dia. Okey, look at ayat 16 juga. Ulaika allazina ishtarau. Nampak tak? Nampak tak? Ishtarau. Kita tak tahu yang mana satu nak pakai. So dia beritahu fa mim ba alad dhammi. Ikut dia. So dia minta Shin tara tu itu huruf asal dia. Ishtara. Huruf dia ishtara. Kalau ramai ishtarau. Ishtara ni maknanya membeli, menjual. It is a process, jual dan beli. Sebab tu dia 5 huruf. Ishtara ni maknanya a process, exchange thing to money dan sebagainya. Okey? Kalau kita ambil rawa saja, fa'ala, rawa. Jadi yang ni Ishtara. Jadi di sini kena ikut dia. Sebab dia kata fa mim ba dhammi. Sebab ishtara ni ada ya huruf elah di belakang tu. Dia mustahabnya last tu, lam tu. Ya? Fa tu alif. Sorry, shin. Ta tu ra. Ra tu lam. Ra tapi pasal dia 5 huruf. Ishtara tu dia tidak ada 3 huruf, dia 5 huruf. Ro tu saja. Ro. Asal dia ishtara. Ra ya. Asal dia ya. Asal dia punya asal dia Ishtara. kalau tak ada shin jadi isteri. Ishtara. Okey, ishtara. Kalau macam ni macam mana baca? Kalau macam ni. Ini seorang kuah. Fa mim ba alal fatah. Okey, kalau macam ni ishtarau. Dia tulis tu fa mim ba ala apa ni? Ala dhammi. Itu bukan Dhammi. khususan. Ya? Tanda dhamma. Dhamma. Jadi kita nampak tak ada dhamma kan? Tak dhamma. Kemungkinan dia ambil pada waw ni. Pada waw. Jadi yang ini mungkin di luar daripada perbicaraan kita. Kita kena ikut dia. Sebab dia kata sini, Ya. ishtarau bola. Betul lah. Sambung kan? Istarau dollar. Okey. Tengok lagi satu. Dah ni Ustaz. Keluar dah. Yang mana? Ya. Dia tak boleh dah kata, tak boleh dah nak cari pas ni. Sebab ni 5 huruf. Dia 5 huruf. Dia tidak ada 3. Yes. Sebab kalau 3 taruh saja. Dia ada 5 huruf yang berasal dari 3. Tapi ada 5 huruf tak ada 3. Tak ada 3. Memang 5. Tak ada 3. Istaroh tu. 3. Tak ada 5. Sorry, tak ada 3. Lebih pada 3 lah. Lebih. Tapi dia ni asal ada 5. Bukan. Syatara tahu mana apa? Ruk dia istara. Yes. Ya, istara, teraya, Datuk. Ni, teraya. Tapi dia ni 5 huruf yang tak ada 3. Ada, jadi tak ada 3.
Ada tu dari 3 jadi 4, 4 jadi 5, tapi asal 3. Ini 5 huruf. Okey? Yep. Ya. Anita. Anita. Okey ya. Oh, pasal tulis tu cara orang lama tulis kan. Istarah. Yang penting sekali kita ikut bacaan dia dalam tu. Okey? Okey, sekarang ni kita lihat ya. Fi'il madhi ada 3 kan? Ada 3 ya. Okey. Ada 3. Okey. Yang pertama cuba sebut ala fathi. Yang pertama ya. Al-Fathi. Contohnya zahaba. Okey. Yang kedua al-dhammi. Cuba sebut al-dhammi. Tanya al-dhammi. Seperti umpamanya zahabu. Fa'alu. Yang ketiga ala sukun. Okey, ala sukun. Seperti darabtu, sukun. Okey, cuma kita kena baca alal fathi, alal dhammi, alal sukun, alal fathi, alal dhammi, alal sukun, alal sukun, mabni ala sukun, mabni ala sukun, mabni ala dhammi, mabni ala fathi, fi'il madhi, mabni ala fathi, fi'il madhi, mabni ala dhammi, fi'il madhi, mabni ala sukun. Itu cara baca dia. Ataupun fa mim ba ala. Jadi bila exam, sila exam pula. Tak ada exam. Tak ada exam. Bila jadi tak perlu risau, dalam tu ada sebut fa fi'il, mim madhi, ba mabni. Itu je kena ingat. Ala lagi satu ingat, ala sukun. Kalau tak sebut ala, fi'il madhi, mabni, fatah. Tak aku kata tak pijak lah kan. Tak kena kata ala. Apa maksud ala? Di atas. Di atas. Habis kita baca ni, Datuk boleh tersenyum lebar lah. Berjalan dengan nahu dan saraf. Para malaikat ikut sama di belakang sampai ke kubur besok. Istarah seorang je. Kenapa dia 5 huruf? Sebab saya dah beritahu, kalau dia ada tasdid seperti fa'ala ataupun istarah 5 huruf, maknanya it is a process. Kita beli, bukan kita ambil. Kita beli, kita pilih kan. Pilih round kedai dulu, semua sekali tengok 3-4 kedai baru beli. Istarah, it is a process of buying something. Bila proses, selalunya dia pakai 5 huruf. Kalau orang putih, mana huruf pun tak Ustaz. Mana huruf boleh pun 7, 8, kita pegang yang 3 tu. 1, 2, 3. oh, tepat sekali. Oh, tak tepat. Apa juga ni? Okey. Dia nak infa'alu tu jangan. Ya. Mana nun, fa, lam. Wow. Ya. Ada 7. Tapi dia ambil yang 3. Jadi yang ni yang asal dia fa'ala, dia tambah 2 saja. Asal dia fa'ala, tambah 2 jadi in fa'alu. Wa ni bukan tambah, wa ni menandakan ramai. Boleh? Bilangan ramai. Kalau saya in fa'al tu, kalau ramai, kalau kami in fa'alna. Jadi pendek kata, jangan risau. Fi'il madhi, baca saja fi'il madhi mabni ala. Kalau akhir tu macam ni fatah. Sebut ini fatah. Cuba sebut fatah. Dhammah. Sukun. Ataupun boleh kata ad-dhammi. Fathah boleh kata. Al-fathi boleh. Ad-dhammi boleh. As-sukun boleh. Ini tak ada pilihan. Sukun. Al-sukun. Sukun ni maknanya 300 degree. Sukun bulat. Ya, boleh. Okey. Sekarang ni clear baca fi'il madhi? Clear. Boleh lah. Okay, bagus.
Kalau cikgu di sekolah, kalau di belakang tu kata, oleh itu ada masalah tu. Betul. Kadang kita tanya dia betul boleh itu ada masalah. Tanya dia tahu boleh. Tapi murid pintar duduk depan. Okey. Sekarang tuan. Amar. Fi'il amar. Semua fi'il amar mabni. Amar. Mabni. Ingat, semua ini fi'il ni bukan isim, ini fi'il. Fi'il madi mabni, fi'il amar mabni. So fi'il amar kita kena baca fi'il amar mabni ala juga. Sama dengan fi'il madi. Okey? Ni fi'il amar. Okey. Jadi dia ada berapa ala? Dia ada 4 ala. Tetapi fi'il madi ada 3 ala. Fi'il amar ada 4 ala. Ya. Dia bagi contoh di sini perkataan ni. Dia bagi contoh perkataan, okey? Perkataan if'al. Okey? Ya. Ini jangan risau, ini fa'il tau. Bukan isim. Fa'il. Ya. Dia bagi contoh di sini umpamanya perkataan if'al. Ni, if'al. Kalau dalam if'al, dia mesti mati. If'al ni kita kata lakukan. Buatlah ikut kamu suka. If'al ma tu'mar. Buatlah apa yang kamu disuruh. If'al. Kita perintah. Ini fi'il amar, ni fi'il perintah. Ingat Tuan Jezak begitu kan? Arahan ya, perintah. If'al. Jadi kita kata fi'il amar mabni kena sebut ala. Jadi kalau macam tu ala sukun. Cuba sebut ala sukun. Ala sukun. Jadi tak perlu risau, dalam tu dah ada. Cuma kita kena tengok aje. Kalau kita tak tahu di sini fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, tengok alif. Alif min amar. Alif min amar. Yang tadi fa mim ba. Ini fa alif ba. Jadi fa erti fi'il, alif artinya madi, amar. Ni diambil pada ni amar. Ba ni maknanya mabni. Ala ni di atas, sukun ni tanda dia. Okey. Ustaz. Ya. Jadi formula tadi. Ya. 3 digit kan ni alif fa ain lam ni. Memang. Ada dah jadi apa? Alif tu satu digit, fa jadi ain satu digit. Soalan yang betul-betul mencabar guru. Ya, ini bila dia amar, dia kena tambah alif. Setengah-setengah perkataan kena tambah alif. Kalau tak tambah alif nak amar macam mana? Jadi tak ada perkataan tak payah tambah alif. Dia ikut bentuk perkataan itu. Kan kita belajar dulu bab 1, bab 2, bab 3. Kalau kita nak review balik ke bab, kita tak sempatlah nak pergi makan kedua gimana ni? Terlepas kambing tu. Okey. If'al perintah. If'al perintah. Bagaimana terjadi if'al tu? Refer kepada bab. Tuan Haji Sahab tu dalam kuliah dia boleh. Ya, boleh pergi Tuan Haji Sahab tanya. Beritahu balik macam mana boleh jadi if'al tu. Okey. Ada fi'il amar tu tak ada if'al. Ada sebiji je. Ki tu maknanya look after. Ki, jagalah kamu. Betul tak tadi? Ki daripada waka mudhari' dia yaki. Amar dia tak ada iki pun. Yang ada aikim. Ki itu maknanya jaga anak-anak, jaga isteri, jaga harta kamu. Ki ampusakum wa ahlikum nara. Ki ya, tak ada iki. Tapi yang ini sebab dia bentuk ini. Okey. Yang kedua, kalau if'alu. Ni if'alu. Ya, if ini fi'il amar ya. Okey. If'al ni maknanya anta domain dia kan? Betul tak Tuan? Kalau if'alu antum. Kita kata kepada orang ramai. If'alu lakukan kamu semua. Jadi if'alu ni okey.
if'alu ni, cuba sebut fa fi, cuba sebut fa'al, ini amal, ini bi mabni, ini ala if'alu. Ala apa ni? Ini pelik sikit. Ini pelik sikit. Tuan Yusuf betul tak? Saya pakai rujuk saya di sini. Sebab saya nak kata pun pelan-pelan je, takut nanti Ustaz salah ni. Okey tuan-tuan. Asal dia if'alu ni, asal dia if'aluna. Asal dia if'aluna. Asal dia if'aluna. Ada nun tak? Ada. Jadi bila kita jadikan amar, kita buang nun ganti alif. Jadi dia kata fa'al amar mabni ala hasfin nun. Nampak tak? Nampak tu? Buat nun. Ala hasfin nun. Ingat hasfin nun tu buang? Cuba sebut hasfin nun. Buang nun. Kalau fa'al amar yang jamak, dia hasfin nun. Jadi ini memang kena ingat. No other way. Unless tu ingat. Tu ingat. Kalau fa'al amar jamak, fa'al amar ada 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini antum. If'alu. Buatlah kamu semua. Jadi dia punya baca dia fa'al amar mabni ala hasbin nun. Hasbin nun tu buang nun. Buang nun. Cuba sebut hasbin nun. Buang nun. Hasbin nun. Buang nun. Ya. Hazaf. Hazaf tu maknanya omit. Kalau tak nak baca hazaf tak apa. Fa'al amar mabni ala omit nun. Omit tu buang. Yang antum. Ya. If'alu. Ya. Bawah tu kalau buang nun jadi if'alu. Ya, sama. Lalu jadi maknanya fi'il amar. Ya. Fi'il amar mabni ala, bukan ala sukun. Yang ni. Ala ni. Ala hasbin nun. Ala dhamir. Ya, betul. Yang ni tak boleh. Ala hasbin nun. Special. Tak ada ala hasbin nun. Tak ada sukun dah. Dia buang nun dia ganti buat alif. Tak ada buang nun dah. Tapi di sini disebut buang nun saja. Kalau kita taruh alif tu menandakan jamak. Okey? Bila bacaan ni Ustaz kita dah baca if'alu di atas tu. Ya. Bawah tu pun if'alu. Yang atas bawah sama je. Jamak Ya, sama. ya. Jadi bila kalau ada nun dia baca macam mana? Tak ada nun. Tak ada nun. Tak ada. Dah tak ada. Not such word as if'alun. Jadi sebenarnya asal dia tu if'alun. Tapi benda ni tak ada, word ni tak exist. Sebab dia bila jadi amar, maka dia jadi if'alu. Okey? Hasbun. Kalau nak identify ustaz yang ada waw alif saja lah tak? Ya, yang ada word alif. Yang ada waw alif tu Untuk fa'il amar. nun. Untuk fa'il madin no. Untuk fa'il amar saja. Just for fa'il amar. Okey, nanti saya tunjuk fa'il amar ada 6 saja ya. Tunjuk ya. Kalau dia baca dia tak panggil ala Okey. Kalau kita baca fa'il amar mabni ala hazaf nun. Ini je yang pelik. Hazaf nun. Okey, saya tunjuk fa'il amar ada 6 saja, iaitu if'al, if'ala, if'alu, if'alu. Sama tak dengan ni? Kan? Jadi domain di sini anta, betul tak? Betul tak Isa? Antuma, antum. Ingat fi'il amar ni untuk anta saja. Kita tak boleh arah orang yang di luar daripada kita. Anta saja. Ya. Okey, untuk perempuan if'ali. Anti ya? Anti. Okey. Antuma perempuan if'ala. Sama dengan ni. Antuna untuk perempuan if'al. Nah, itu saja 6 saja. So tengok ni ya. Tengok ni.
Ya, if'al. Nah, okey, tengok ni. Tuan-tuan. Ini if'ali fa'il amar mabni ala apa ni? If'ali. If'al, if'alna, if'ali. Ha, tu itu atau apa ni? Perempuan. Alal kasih tak ada? Tak ada kasrah. Dia ni, ini KIW kena cari. Tuan Yusak cari ni. Tengok pasal tu maha guru di sini. Okey. Okey, yang ni senang. Yang ni fi'il amar mabni ala fatah. Tak fatah. Okey. Okey. Yang ni fi'il amar if'alna ala sukun. Betul, ala sukun. Ala sukun. Okey. Okey. Ini fi'il amar mabni ala sukun. Betul? Ini fi'il amar mabni ala fatah. Ini fi'il amar mabni ala hazaf. Ini mana domi? Hazaf nun. Tok guru tak balik lagi. Boleh tak? Tuan-tuan, nampak macam rumit. Memang betul-betul rumit. Budak-budak yang masalah inilah dia. Tengok fi'il amar kan? Saya tengok pun saya pening kepala. Jangankan perempuan tengok. Jadi tengok ni, if'ala fi'il amar mabni ala sukun. Fi'il amar mabni ala fatah. Yang ni fi'il amar mabni ala hazaf nun. If'ali. Di sini tak ada kasrah. Dalam rajah tak ada kasrah. Mesti dia macam ni juga kot ni. Ni. Hazaf nun juga. Tapi saya tak tahu lagi. Ya, hazaf nun. Bukan ilah yang ni. Betul. If'ali fi'il amar mabni ala hazfi harfil illah. Mana dia fi'il tadi? Tak buang pun. Okey. Perselisihan ulama tunggu minggu depan. Tak boleh kita kata benda yang kita tak tahu. Betul tak? Kita kena surrender. Ya tu bukan muqaddarah. Tak ada sini muqaddarah? Tak, bukan. Ya okey. arti dia. Ya muqaddarah. Ini tak ada sini ya. Tuan Yusak cari? Cari. Tunggu talian ayat. Sekarang ni kita pergi kepada fi'il mudhari'. Ingat fi'il mudhari'. Jadi minggu depan Datuk Datin dia beri tugas muka surat. Yang ni ada nombor 4 Ustaz. Ya, mana? Al-Fatah ni. Ni fa'al. Ni ada 3 je. Oh ya, 4 je. Okey. Ni. Yang last one ni. Yang last one ni Al-Fatah ya. Ni. Ala harfi harful ala. Ilah. Oh bagus tu nak tahu juga. Tok guru kata tunggu nak buat juga. Kasal. Betul tu bunyi lain tu. Takut tak sempat. Oh pasal nak pergi haji ya. Nak pergi haji bawa ni tanya Tok Arab. Tanya Tok Arab. Boleh dia tanya, can you explain me what this happen? YouTube. Tak apa dah tiba ke. Okey. Yang last ni if lanna. Ingat kalau ada nun di belakang tu ada nun taukid. Tu aja sahab betul. Nun taukid. If alanna. Ya. Kalau kita kata if'al, buat. Kalau if'alanna, buat cepat-cepat. Taukid. Dahlah if'al tu amaran, arahan. Tapi tambah pula nun taukid. Jadi kalau macam tu, kita kena kata, cuba sebut fi'il
Amar mabni al-fatah. Ya, al-fatah ya. Al-fatah, al-fatah. Jadi ada 3, ada 4 sukun, harfin nun, harfin illah, al-fatah. Sekali tak belajar lagi nombor 3. Yang tak belajar gitu. Yang kita tak belajar lagi nombor 3. Okey. Tak apa, nanti minggu depan kita cover semua fi'il amar. Setelah saya mendapat maklumat yang jelas. Nanti kita kata nanti salah, susah. Okey. Okey. So now we move to fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah berubah. Murab. Jadi fi'il madi tadi dia tetap ala sukun, ala fathah, ala dhammah. Fi'il mudhari' dia berubah dari asal kepada ni dia. Okey? Ya. Ya. Okey. Apa dia contoh fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' yang ada di belakang dia anita. Dulu kita kata Tina kan? Tina. Tapi saya lebih selesa dengan Anita. Ya? Senang ingat Anita Sarawak. Anita. Ni yang di belakang Yang depan. Yang depan ya. Okey. Okey. Okey, Atin yang depan ya. Okey. Ru dia zahaba. Taruh A jadi azhabu. Boleh tak? Boleh? Azhabu. Boleh. Kemudian nun. Nazhabu. Ini asal. Asal ni azhabu, nazhabu. Mana asal dia bari? Depan, mean positif. I'm going. We are going. Positif. Okey? Okey. Lepas tu I. Ya? Ni. Ya ni, ya kan? Oh, ya. Ni ya. Anita ya? Ya. Yazhabu positively he's going. Mana yes, going. Lepas tu lagi? Tazhabu. Tazhabu. Yes. You are going. Positive going. Mean. Okay. Yang last one. Alif. Alif ada? Bukan ni. Nun. Ya. Nun ada nun. Okay, nun. Nun ada dah? Cukuplah ni. Cukuplah. Jangan tambah-tambah lagi. Cukuplah. Haji Tan nak tambah aja. Boleh? boleh. Okey, dah. Okey. Tuan-tuan, ini kena tina juga ya? Kena ti. Nah, okey, tak apa. Nah. Okey, jangan tambah-tambah lagi. Jangan tambah-tambah ber kat sini jadi lain. Okey, tina okey. Ti. Ada pula ikut syariat ni. Susah ni. Tina. Tapi ada sahabat saya seorang, dia suami dia berkahwin dengan dia ni mu'allaf, dan akhirnya isteri mengajar pula suami. Very rare kan? Saya nak cari tu. Jadi itu yang berlaku sekarang ni banyak. Okey. Mana ni? Feminin. If'ali. Jadi if'ala. Jadi if'alna. Jadi dia punya bacaan dia? Tak ada. Bacaan tak tahu. Bacaan tak ada. Page 246. Okey. Tak apa tuan. Terima kasih tuan. Okey tuan. Ni tengok ni. Okey. Ini fi'il mudhari' dalam keadaan positif. Ya. Nazhabu, yazhabu. Okey. Jadi bila dalam keadaan positif kita kata fi'il, kita sebut fi'il mudhari'. Nibda' mudhari'. Jadi bila positif fi'il mudhari' dia mesti ra. Ra tu marfu'. Bukan mabni. Ra tu marfu'. Marfu'. Ni fa ni fi'il, da ni mudhari',
Ra ni marfu'. Ingat yang tadi fa mim ba. Ni fa ba ra. Yang tadi fa mim. Ini fa ba fa'il mudhari' marfu'. Okey, lepas tu dalam kurungan dia tulis jadi dia punya beza dia ra. Dia tak sebut alah. Tak. Dah. Fa'il mudhari' marfu' bi. Dia sebut bi. Bukanlah. Cuba sebut bi. Bid dhammi. Jangan kata alam. Bid dhammi. Itu that's different. Bid dhammi. Bid dhammi. Jadi cuba baca ni semua. Ini semua. Fa'il mudhari' marfu' bi dhammi. Okey, boleh? Okey. Yang ni fa'il mudhari' marfu' bi dhammi. Sama tak ni? Okay. Sebab fa'il mudhari' dia mesti nahwu dia mesti baris depan kalau dia marfu', ya? Okey, lagi sini fa'il mudhari' marfu' bi. Okey, cuba sebut bid dhammi. Bid dhammi. Marfu' bid dhammi. Mabni ala. Marfu' bid dhammi mabni ala. Makna lebih kurang sama tapi term dia berbeza. Marfu' bi, dia tak kata marfu' ala, marfu' bi. Ya, memang makna dari segi makna lebih kurang sama. Dia nak menunjukkan tanda. Tapi bila marfu' bi, bila mabni ala. Macam kita lah, bila pergi ke, bila balik dari, kan? Go to, balik from. Boleh tak ni? Boleh tak? Jadi kalau fa'il mudhari' kita ada tambah alif, nun, ya, ta ni, dia dah sebut dalam Quran fa, dha, ra, bid dhammi. Okey. Jadi tuan-tuan, ini asal fa'il mudhari' marfu', positif. Jadi bila dia jadi mansub, bila dia jadi mansub, tuan-tuan, cuba sebut mansub kalau dia ada haraf mansub an dan rakan-rakan dia. Okey, ada an dan rakan-rakan dia. Cuba buka an rakan-rakan dia, ada tak? Apa tu? A 2 or 3. Okey. Oh, dah tekan cantik nota dia. Okey. Ada tak? Tengok an dan rakan-rakan dia. Datin ada. Ni. Okey. Ni. Yang ni. Okey. Sorry, B1. Untuk fa'il kan? Itu yang saya kata tadi. Kalau kita boleh kenal haraf ni, kita akan tahulah dia ni fa'il apa atau isim. Fa'il ke isim? Fa'il mudhari' lain, fa'il madhi lain. Jadi an ni bila ada an di depan, dia jadi an azhaba. Boleh? Kalau taruh lan di depan tu, dia jadi lan nazhaba. Ya, taruh lagi an yazhaba. Ya, taruh lan yazhaba. Okey, sekarang ni bila an azhaba, kita baca fa'il mudhari' mansub. Nun, ada tak nun? Ada kata nun? Nun ni? Betul? Betul Datuk? Nun? Untuk fa'il mansub. Okey, teman-teman. Ni mansub ni berbaris atas. Jadi dia ambil nun ni. Kalau marfu' dia ambil ra ni. Tapi kalau nun dia ambil mansub. Jadi kata fa'il mudhari' mansub bil fathah. Gitu. Okey. Tuan-tuan ambillah peringatan ni. Ni mansub bil fathah. Fathah bil fathah. Okey. Jelas tak? Okey. Tuan Haji kalau ambil gambar nampak tak? Nampak Okey. Tuan-tuan. Dia panggil itu fa'il mudhari'
mansub bil fathah. Dalam buku hijau fi'il mudhari' mansub bil fathah. Jadi kalau ra marfu', kalau marfu' asal dia pada depan tadi. Kalau mansub bila ada an dan rakan dia jadi mansub. Jadi dia punya baca apa? Fi'il mudhari' mansub bil fathih. Okey, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita sambung lagi depan ya. Jadi boleh ya? InsyaAllah. Minggu depan kita sambung lagi. So kita akhiri sesi kita pada ini dengan baca Al-Fatihah dan wal asri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي